Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Jun 2022 bersama dengan saya Nur Syah Muhammad Amin. Malaysia masih berhutang sebanyak $3 bilion atau 13.3 bilion ringgit hasil usaha sama di antara 1MDB dan Aba Investments. Bekas pegawai Kementerian Kewangan Siti Zawiyah Mat Desa memberi keterangan tersebut di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. Menurut Siti Zawiyah, 1MDB yang dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan tidak pernah melaporkan kepada bahagiannya, iaitu bahagian pengurusan pinjaman, berhubung usaha sama berkenaan. Semasa perbicaraan kes rasuah 2.28 bilion ringgit 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak, saksi pendakwaan ke-23 itu mendakwa 1MDB cenderung berurusan secara langsung dengan Najib dan bukan melalui bahagiannya. Siti Zawiyah memaklumkan bahawa Najib menandatangani surat sokongan bagi menyokong usaha sama antara 1MDB dan Abar Investments PJS yang merupakan anak syarikat International Petroleum Investment Company atau IPIC. Dia memberitahu mahkamah bahawa sekiranya 1MDB gagal membayar balik hutangnya, bank pemberi pinjaman akan mengejar kerajaan Malaysia kerana surat sokongan tersebut ditandatangani oleh Najib. Pinjaman itu didakwa dikumpul melalui terbitan bond 1MDB oleh Bank of New York Mellon Group dan akan matang tahun depan. Pihak pendakwaan berhujah bahawa akibat daripada jejak aliran kewangan yang diselewengkan itu, sejumlah $681 juta atau lebih 2.2 bilion ringgit masuk ke akaun Najib pada awal 2013. Sementara itu, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata, Malaysia bernasib baik kerana ada ketua negara yang lantang bersuara menentang musuh utama negara iaitu rasuah. Bagaimanapun Ahli Parlimen PKR itu kesal dengan kehadiran Najib Razak di Istana Negara sebelum ini yang dilihat tidak selaras dengan titah baginda. Hassan yang juga ahli jawatan kuasa mengenai rasuah SPRM menulis di Facebook bagi mengulas titah yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sempena istiadat Convocation UiTM ke-93 di Shah Alam semalam. Baginda dalam titahnya menekankan penerapan nilai-nilai jati diri dalam pelajar dan mencela amalan rasuah kerana ia ibarat bara yang boleh menghancurkan sebuah tamadun. Mengelak daripada terus menyalahkan yang di-Pertuan Agong bagi menghormati institusi diraja, Ahli Parlimen itu menjadikan penasihat dan pembantu istana termasuk peguam negara sebagai sasarannya. Hassan mempersoalkan mengapa tiada siapa yang berani tampil menasihati baginda supaya tidak menjemput seorang pesalah rasuah ke Istana Negara. Hassan berkata walaupun dia menghormati hak peribadi yang di-Pertuan Agong untuk menjemput sesiapa sebagai tetamu, namun jawatan Seri Paduka adalah payung negara. Sumbangan itu, kata Hassan, adalah molek jika titah baginda tersebut selaras dengan apa yang telah dilakukan oleh baginda. Dalam tulisannya juga, Hassan berkata dia mahu bercakap benar kepada baginda walaupun ianya pahit dan berbahaya. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Keluarga anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim menganggap tindakan mahkamah mereka terhadap bekas peguam negara Tommy Thomas telah selesai. Perkara itu dimaklumkan oleh peguam keluarga tersebut dalam satu kenyataan hari ini. Firma guaman Muhammad Zubir Embung dan Associates berkata, setelah pihak keluarga dan pejabat peguam negara EGC menarik balik rayuan mereka di mahkamah. Sebelum ini EGC memfailkan rayuan di Mahkamah Persekutuan untuk mencabar keputusan Mahkamah Rayuan pada 8 Februari lalu bahawa Mahkamah Koroner Shah Alam ada kuasa untuk memberi kebenaran bagi memulakan prosiding menghina terhadap Thomas. Pada masa sama, keluarga adik merayu keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam yang memutuskan Thomas ada hak untuk membuat rayuan dan mengetepikan kebenaran Mahkamah Koroner untuk memulakan prosiding komitel terhadapnya. Kenyataan itu turut mengesahkan bahawa keluarga adik telah menerima pampasan sebanyak 1.5 juta ringgit daripada kerajaan pada 29 November 2021. Pada masa sama, kenyataan itu menegaskan penyelesaian yang dicapai tidak memberi kesan terhadap dapatan Mahkamah Koroner pada 27 September 2019 yang mengesahkan Adib meninggal dunia akibat diserang. Adib sebelum ini meninggal dunia
selepas mengalami kecederaan parah semasa kekecohan di Kuil Sri Mahamariaman, Subang Jaya pada 27 November 2018. Menteri Belia dan Sukan Ahmad Faizal Azumu mengucapkan terima kasih kepada Kain Rentang yang menyindirnya semasa perlawanan kelayakan Piala Asia antara Malaysia dan Bangladesh semalam. Gambar Kain Rentang gergasi dengan perkataan, "Beja jangan hisap gam" yang dipasang di Stadium Nasional Bukit Jalil itu turut tular di media sosial sejak malam tadi. Ucapan tahniah Faizal kepada pasukan Harimau Melaya atas kelayakan ke Piala Asia yang dimuat naik di laman Facebooknya turut dibanjiri komen-komen yang memaparkan gambar Kain Rentang itu. Pada perlawanan semalam, Harimau Melaya menang 4-1 menentang Bangladesh dan berjaya melayakkan diri ke Piala Asia 2023. Faizal yang juga dikenali sebagai Peja mengundang kemarahan penyokong Harimau Melaya baru-baru ini selepas mengaitkan sorakan kuat lebih 63,000 penyokong sebagai antara punca kekalahan Malaysia di tangan Bahrain pada aksi kelayakan Piala Asia 2023 Sabtu lepas. Ahli Parlimen Tambun itu bagaimanapun telah memohon maaf dan mengatakan kenyataannya telah disalaherti. Selain itu, Faizal juga dikecam berikutan isu kualiti padang di Stadium Nasional Bukit Jalil ketika perlawanan kelayakan di antara Malaysia dan Bahrain pada Sabtu. Susulan hujan lebat sebelum perlawanan bermula, padang stadium tersebut ditenggelami air yang bertakung, manakala petugas dilihat cuba mencedok air keluar secara manual. Berita seterusnya, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPS) gagal mendapatkan akses kepada 3 anak Loh Siu Hong yang memeluk agama Islam secara sebelah pihak. Mahkamah Sivil menolak permohonan Badan Agama Negeri itu untuk campur tangan dalam prosiding perceraian di antara Loh dan bekas suaminya yang memeluk Islam. Hakim Avril Marriott Peters memutuskan bahawa MAIPS telah gagal membuktikan bahawa ia adalah pihak yang berkepentingan berhubung 3 kanak-kanak itu. MAIPS sebelum ini memfailkan kebenaran untuk campur tangan dalam perkara Mahkamah Sivil supaya ia mempunyai kedudukan undang-undang untuk mengubah suai perintah hak penjagaan Loh ke atas 3 anaknya. 3 anak Loh sebelum ini telah ditukarkan agama kepada Islam oleh bapa mereka Muhammad Nageswaran Muniandi tanpa pengetahuan ibu mereka. Hakim juga berkata MAIPS gagal mendapatkan pandangan bekas suami Loh berhubung usaha mengubah perintah hak penjagaan penuh wanita itu. Peguam MAIPS Muhammad Hanif Khatri Abdullah sebelum ini berkata pihaknya bertanggungjawab memastikan 3 kanak-kanak itu mendapat akses ke atas hak dan kepentingan sebagai saudara baru selepas memeluk Islam di Perlis. Pada 21 Februari lalu, Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan habeas corpus yang difailkan Loh untuk mendapatkan semula hak penjagaan 3 anaknya yang ketika itu berada dalam jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Polis sedang menyiasat satu video tular memaparkan sekumpulan lelaki warga asing yang menyokong tindakan ahli politik India menghina Nabi Muhammad di negara itu. Ini selepas video dari aplikasi TikTok yang berdurasi seminit 18 saat itu tular di pelbagai aplikasi media sosial yang lain seperti Facebook dan WhatsApp. Dalam satu kenyataan, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Abdul Jalil Hassan berkata, rakaman video tersebut memaparkan sekumpulan lelaki dipercayai warga asing berkumpul di hadapan kuil Batu Caves. Ia berhubung perjuangan Hindu Samachar serta tindakan ahli politik India daripada Parti Bharatiya Janata, Nupur Sharma yang mengeluarkan kenyataan penghinaan tersebut. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 505(b) Kanun Kesiksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran awam. Siasatan juga dilakukan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Malaysia sebelum ini mengutuk kenyataan yang dikeluarkan 2 ahli politik India yang menghina Nabi Muhammad. Susulan itu, Kementerian Luar telah pun memanggil Pesuruhjaya Tinggi India ke Malaysia minggu lalu bagi menyampaikan bantahan terhadap kenyataan berkenaan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.